Fizik tingkatan 5, bab 2, tekanan 2.6, prinsip Bernoulli. Rajah menunjukkan seorang murid cuba mengangkat selai kertas yang dilipat dengan meniup udara di bawah kertas itu. Apabila murid itu meniup dengan kuat pada ruang udara di bawah kertas, kertas itu kelihatan tertekan rapat pada permukaan meja. Pemerhatian tersebut disebabkan oleh kewujudan perbezaan tekanan hasil daripada perbezaan halaju udara. Kali ini punya cerita Bernoulli nak mengisahkan bahawa jika ada perbezaan halaju udara, maka akan ada akibat ini, iaitu perbezaan tekanan. Ada sahaja perbezaan halaju udara, akan ada akibat perbezaan tekanan. Okey, jadi cikgu akan tunjuk ini jugalah secara realnya macam mana boleh jadi begitu. Kamu pun boleh lakukan sendiri dekat rumah. Okey, dapatkan selai kertas A4, lipat macam ini, kemudian okey, boleh buka macam ni dan tiup tiup di belah bawah ni, tiup belah bawah, bukan tiup belah atas. Jadi ideanya kalau kita cuba tiup belah bawah ni, kita fikir, kita rasa kertas ni akan terangkat ke atas, akan terangkat ke atas. Tapi bila kita buat, rupanya sebaliknya, kertas ni bahagian atas ni tenggelam macam ni, tenggelam. Okey, cikgu nak try buat lah. Tengok, cikgu cuba tiup belah bawah, tapi dia tenggelam ke bawah. Tak seperti yang kita rasakan, patut dia melambung naik atas. Jadi, bagaimana boleh jadi begitu sebenarnya? Tu kita nak ceritakan, prinsip Bernoulli ini boleh ceritakan kejadian ini. Macam mana boleh jadi. Okey. Okey, cikgu akan ceritakan macam mana boleh jadi. Okey, katakan kita lihat pada pandangan belah sisi belah depan macam ni. Kita akan ada nampak keratan macam ini. Sebelum dihembuskan, tekanan di bahagian atas kertas adalah sama dengan tekanan di bahagian permukaan bawah kertas. Kedua-dua tekanan ini saling menekan kertas ini, dan oleh kerana tekanan ini belah atas dan bawah adalah sama, maka menyebabkan kertas ini permukaannya duduk straight macam itu. Tidak ada masalah. Tetapi setelah dihembus di bahagian bawah ni, kita hembus. Oh ya, sebelum itu siapa yang kenakan tekanan di atas permukaan kertas maupun di bahagian bawah? Adalah tekanan atmosfera yang kita belajar hari itu. Tekanan atmosfera ni, jadi biji-biji udara ni dia bergetar. Dia bergetar lalu dia memukul. Dia bergetar sambil dia berlanggar dengan dinding belah atas dan bawah ni. Sebab kita tahu kan, gerakan zarah-zarah udara ni bergerak secara rawak dan melanggar semua yang berdekatan. Jadi pelanggaran inilah yang menyebabkan tekanan wujud di atas dan di bawah permukaan. Okey.
Jadi apa berlaku? Bila kita hembus bahagian bawah ni masuk ke dalam, hembus bahagian bawah ni, boleh bayang tak bahawa semua zarah-zarah ni sepatutnya bergetar ke serata arah, lalu akan berlanggar dengan permukaan bawah ni. Okey. Jadi bila dihembus ke belah dalam, seakan zarah-zarah ni tidak berlanggar dengan permukaan kertas ni daripada belah bawah, kerana semuanya sebok bergerak ke belah dalam. Semua sebok bergerak belah dalam. Jadi seakan tak ada siapa nak tekan kertas ni daripada permukaan bawah ni. Makanya menyebabkan tekanan ini bendalir di sini, gerakan bendalir di sini atau halaju udara di sini menjadi tinggilah sebab kita hembus. Jadi gerakan udara di bawah ni menjadi tinggi. Ini perbezaan halaju udara. Di bawah ni udara bergerak dengan lebih tinggi daripada atas. Atas tak bergerak, bawah bergerak. Jadi maka bila wujud perbezaan halaju, maka akan wujud akibat ini, iaitu perbezaan tekanan. Jadi maksudnya bila semakin bila halaju bendalir, dalam kes ini bendalir itu ialah atmosfera ni, udara ni. Jadi atmosfera ni dianggap juga sebagai bendalir lah, bendalir udara bergerak laju, maka apa akan berlaku pada tekanannya di sini? Tekanan akan menjadi rendah. Dia terbalik Semakin halaju pengaliran udara atau bendalir, semakin rendah tekanan. Jadi daripada ekor panjang ni, cikgu boleh padam sikit lah, boleh potong separuh. Telah menjadi anak panah yang pendek ni, menunjukkan tekanan dah jadi rendah. Bila tekanan jadi rendah, yang di atas tekan yang masih asal, yang lebih besar daripada yang bawah ni, sebab bawah dah jadi rendah, maka mengakibatkan perbezaan daya. Maka daya di belah atas akan menjadi lebih kuat daripada daya belah bawah. Bila tekanan rendah, maka daya jadi rendah. Bila tekanan tinggi, maka daya jadi tinggi. Daripada yang kita belajar dulu ni, berkaitan antara tekanan dengan daya. Oleh kerana tekanan dan daya ni duduk di paras yang sama, bermaksud kalau tekanan tu tinggi, maka daya pun ikut tinggilah. Sebab hubungan P dan F ini adalah berkadar terus. Berkadar terus bermaksud kalau salah satu komponen tinggi, hak ni pun ikut tinggi. Dan begitulah sebaliknya, jika tekanan rendah, maka daya pun akan ikut rendah. Dalam kes ini, tekanan ini sudah menjadi rendah kerana bendalirnya ini bergerak laju daripada bendalir belah atas. Maka tekanan jadi rendah, maka daya pun jadi rendah. Jadi digambarkan daya itu dengan anak panah yang pendek. Maka tidakkah kali ini anak panah yang panjang ini, daya yang lebih besar, akan berjaya menekan permukaan kertas ini untuk turun ke bawah, dan akhir sekali jadi begini. Jadi begini Okey. Itu pasal lah bagaimana ini perbezaan halaju bendalir menerangkan bagaimana kertas ni boleh terpenyek ke bawah. Okey. Kita ada satu aktiviti ini untuk tujuannya menjana idea bahawa halaju bendalir yang tinggi mewujudkan kawasan bertekanan rendah.
Jadi ini adalah puncanya ialah kita jadikan halaju bendalai jadi tinggi, bergerak dengan halaju tinggilah. Sebagai akibat, kawasan yang halaju bendalir itu tinggi akan menjadi sebaliknya, akan berjadi bertekanan rendah. Jadi ini punca, ini akibat, jangan terbalik. Okay, contoh, nampak ni kita ada kertas. Okey. Kita ada kertas. Ni cikgu ada kertas ni. Okey. Cuba kita, ideanya cuba kita pegang kertas begitu. Ialah dia akan jatuh sedikit di hujung ni oleh kerana tarikan graviti. Dan cuba kita hembus di bahagian atas ni. Kita hembus bahagian atas ni. Supaya ideanya begini. Mula-mula dia akan melengkung begini, bermaksud tekanan atmosfera bendalir di belah atas sama kuat dengan tekanan di belah bawah. Jadi bila sama kuat, maka kertas ini melengkung oleh kerana tarikan graviti macam biasalah. Jadi ideanya macam ni. Macam mana kita nak buat supaya berbeza tekanan? Kita nak buat kertas ini naik atas. Jadi ideanya kalau kita boleh buat tekanan di belah bawah ni menjadi lebih tinggi daripada tekanan belah atas. Okey, kita nak buat daya belah bawah ni, daya belah bawah lebih tinggi daripada daya belah atas. Macam ni. Okey. Digambarkan dengan panjang anak panah ni. Kita nak buat macam ni. Okey. Macam ni lah. Supaya daya yang lebih tinggi akan berjaya tolak daya hak belah atas yang lemah. Ingat balik tadi, cerita tadi, idea tadi, caranya ialah macam mana kita nak buat supaya daya di belah bawah ni menjadi lebih tinggi daripada belah atas. Iaitu dengan kita kurangkan tekanan di sebelah atas ni. Kita kurangkan tekanan dia. Tapi macam mana nak kurangkan tekanan dia? Dengan kita lajukan bendalir di belah atas ni. Sebab ideanya lebih laju bendalir bergerak, lebih rendah tekanan di kawasan bendalir yang bergerak laju tu berbanding yang sebelah lagi. Jadi itu pasal lah kita hembus belah atas. Cikgu cuba, kamu tengok kertas ni, cikgu hembus belah atas. Jadi kamu boleh nampak kertas ni dia terangkat ke belah atas. Macam mana boleh terangkat ke belah atas? Sebab tu bendalir laju di belah atas, bergerak berbanding bawah, tekanannya di kawasan itu menjadi rendah. Dia terbalik, memang terbalik. Lalunya tekanan yang lebih tinggi di belah bawah menolak, lalunya bentuk beza daya di belah bawah menolak kertas ini ke atas. Itu pasal jadi kertas ni boleh naik ke atas. Okey. Ini. Sebelum itu cikgu nak pesan sesuatu dalam bab ni. Sebenarnya prinsip Bernoulli tak melibatkan apa-apa rumus langsung dan tidak ada apa-apa pengiraan langsung. Dia cuma kemahiran kamu untuk menerangkan segala situasi, aplikasi, fenomena berkaitan prinsip Bernoulli dengan mengaitkan dengan penerangan itu dengan prinsip Bernoulli. Itu sahaja. Kalau kita tengok soalan ni, semuanya tak ada pengiraan pun. Jadi subtopik kali ni memang senang sahaja. Sebenarnya dia cuma kepandaian kamu untuk menerangkan segala fenomena Bernoulli berdasarkan prinsip Bernoulli. Itu sahaja. Okey, tengok ni kita ada dua belon ni. Kita gantung dua belon kiri dan kanan. Biarkan ada sedikit ruangan di situ.
kita masukkan straw di tengah-tengah, kemudian kita hembus. Jadi agak kamu apa akan berlaku kepada balon ni? Seperti biasalah kita fikir macam kertas ni tadi, kita fikir balon ni mestilah dua-dua ni akan terbuka menjauhi satu sama lain waktu dihembus tengah. Tapi rupa-rupanya didapati balon ini tertarik mendekati. Cikgu tak ada balon untuk ditunjukkan, tapi cikgu ada dua kertas inilah sebagai pengganti balon. Cuba kita tengok apa akan berlaku pada dua kertas ini. Dua kertas ni cikgu jarakkan begini. Kita tengok apa akan berlaku pada dua kertas ini bila cikgu cuba hembuskan di kawasan tengah. Ya, kamu akan terbayangkan kertas ini akan terkopak macam ni, terbuka jauh, saling menjauhi satu sama lain. Tapi adakah itu yang akan berlaku bila cikgu cuba lajukan bendalih di bahagian tengah dengan menghembus? Tengok. Lagi sekali. Kamu tengok apa jadi? Kertas ini tertarik mendekati satu sama lain apabila laju bendalih di tengah menjadi laju. Tapi bagaimana itu boleh berlaku? Berbeza dengan apa yang kita sangkakan. Sama juga penerangan untuk ini adalah sama seperti penerangan ini dan sama seperti penerangan ini. Cuba cerita, kalau kamu cuba ceritakan dengan cara yang cikgu ceritakan tadi. Iaitu kalau kita berbantukan sedikit lukisan, kita ada dua balon sini. Ya, sebelum dihembuskan, kena cerita dulu sebelum dihembuskan, tekanan pada kedua-dua arah ini adalah sama kuat. Ini tekan sini, ini pun tekan sini, sama kuat. Maksudnya daya pun sama kuat lah. Daya sini, daya sini. Itu pasal balon duduk pada kedudukan masing-masing. Setelah dihembus di tengah-tengah ini, bermaksud ideanya kita cuba lajukan bendalih di bahagian tengah ni. Yang kita faham tadi, jika bendalih di bahagian tengah ini dilajukan, maka jika punca itu berlaku, iaitu bendalih bergerak laju, maka apa akan berlaku pada akibat? Iaitu akibat pada tekanan. Apa akan berlaku pada tekanan di kawasan yang laju ini, bendalihnya? Iaitu tekanan akan menjadi terbalik, iaitu tekanan menjadi semakin rendah. Maksudnya ekor yang panjang ni, tekanan ni, cikgu apa kata kita potong separuh lah. Jadi bila tekanan jadi rendah, maka daya ikut jadi rendah. Okey, bila tekanan jadi rendah, maka daya pun ikut jadi rendah. Bila daya rendah, sedang daya hak sebelah sini dikenakan oleh tekanan atmosfera, bendalih atmosfera lebih tinggi dayanya daripada belah sini, belah tengah ni, maka apa jadi? Kali ini dapatlah daya yang asalnya tinggi di belah luar ini menekan balon ini, mengenakan daya yang lebih tinggi daripada daya yang belah dalam ni, lalu merapatkan kedua-dua balon ini jadi rapat. Itulah yang berlaku. Itulah cara memberi penerangan tentang prinsip Bernoulli. Okey. Kita ada aktiviti yang ketiga, si tube venturi. Tube venturi, kita ada pipe sambung. Dia cuma bentuk dia macam ni sahajalah. Bentuk dia cerita sikit lah. Bentuk dia ni dibuat bagi lebak. Cuba tengok lebak ni. Lepas tu di tengah jadi sempit. Lepas tu kembali lebak asal balik. Okey, yang dimasukkan ini dimasukkan dari pilih air. Yang ini dimasukkan ke pilih buang. Okey. Jadi ideanya akan masukkan air sini, air akan lalu sini dan keluar sini. Di pada bahagian atas pipe bukaan besar ni akan dipasang satu lorong yang kecil macam ni. Yang ni pun sama, pasang satu lorong di bahagian tengah.
Dan lagi sekali di sini pasang satu lorong atas. Jadi kita ada berapa tube ni? Yang kecil ni A, B, C ya. Jadi ideanya begini, waktu air dimasukkan, kita menjangka bahawa paras ini akan sama. Paras air ni akan naik sama. Okey, di samping lalu kat sinilah air. Jadi kita punya rasa air ni akan naik pada paras yang sama. Tetapi bila kita betul-betul lalukan air kat sini, didapati parasnya tidak sama macam ini. Parasnya menjadi seperti ini. Kenapa berbeza ketinggian ni? Itulah dia ada kena mengena dengan cerita Bernoulli. Sebab dibuat macam ni supaya mendapatkan, kenapa dibuat berbeza luas ini? Ideanya supaya dapat memberikan halaju bendalir yang berbeza. Disebabkan ini luas, maka halaju bendalir yang lalu adalah rendah. Tapi oleh kerana bila sampai tengah ni, lorongnya sudah menjadi sempit. Bermaksud tidak ada cara lain, air kat sini terpaksa melalui ruangan yang sempit ni dengan laju. Jadi dibuat ruangan sempit ni untuk nak bagi air lalu dengan laju kat sini. Jadi air sini laju, air sini kurang laju. Itu idenya. Kemudian daripada laju kembali balik kepada kurang laju. Sebab dia dah kembali lebar balik. Jadi apa berlaku? Menurut prinsip tadi Bernoulli, di mana halaju bendalir tinggi, macam kes ni mana tinggi? X, Y atau Z? Ialah Y kan? Sebab air kena lalu dengan lebih laju sebab sempit. Jadi, lagi sekali, menurut prinsip Bernoulli, semakin laju bendalir bergerak, iaitu di kawasan ini, maka semakin rendah apa akibatnya? Semakin terjadi apa pada tekanan? Semakin rendah tekanannya di kawasan ini. Bila kawasan ini menjadi tekanan rendah, maka bahagian atas yang lebih tinggi tekanan akan menuju ke kawasan tekanan rendah. Jadi itu pasal lah paras ini sepatutnya tinggi tapi turun ke bawah. Sampai begitu. Paling bawah sekali. Sebab kawasan di sini tekanan paling tinggi, tekanan paling rendah. Kerana halaju bendalir paling tinggi. Jadi lumrah lah kalau tekanan tinggi, yang kita tahu dulu ni, biasanya tekanan tinggi akan menuju ke tekanan rendah. Jadi betul lah tekanan tinggi belah atas ni akan menuju ke tekanan rendah. Itu pasal paras dia turun. Yang ini pula kenapa dia paling tinggi? Sebab air yang lalu di sini bendalirnya lalu dengan perlahan sahaja. Itu pasal parasnya tinggi. Okey. Yang belah sini, yang di sebelah sini, kalau kamu perasan, akan duduk di tengah-tengah antara paling rendah dan paling tinggi. Dia akan duduk lebih kurang kat tengah ni. Sebab apa duduk paling tengah ni? Sebab kita baca sini tekanan di X adalah lebih tinggi. Sini. Okey. Tekanan di X adalah lebih tinggi daripada tekanan di Z. Kerana air dapat mengalir dari X ke Z. Oleh itu, ketinggian turus air di dalam tiub A lebih besar daripada ketinggian turus air di dalam tiub C. Sini. Jadi idenya, kalau tekanan lebih tinggi, kalau bendalir bergerak lebih tinggi, tekanan menjadi semakin rendah. Maka turus air menjadi turun, menjadi rendah. Kalau bendalir bergerak dengan perlahan, terbalik pula
tekanan menjadi tinggi. Lalu terus air turun dengan sedikit sahajalah. Okey, boleh Ini tiub ini kita panggil apa tadi? Tiub Venturi. Okey. Kemudian inilah dia prinsip Bernoulli, sama juga kamu kena hafal. Sebelumnya kita belajar prinsip apa tadi? Prinsip Archimedes. Sekarang subtopik sekarang prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli cakap apa? Menyatakan bahawa apabila halaju pengaliran suatu bendalir bertambah, halaju bertambah, tekanan dalam bendalir akan berkurang, atau sebaliknya. Sebaliknya ialah jika halaju bendalir berkurang, tekanan bertambah. Boleh Jadi dia mengaitkan antara dua cerita, punca dan akibat. Punca, bendalir tu bergerak macam mana halajunya, tinggi atau rendah. Maka apa berlaku pada akibat? Tekanan akan jadi tinggi atau rendah. Dia songsang lah. Okey Penghasilan daya angkat. Jadi idea daripada Bernoulli inilah ahli saintis yang nak buat kapal terbang ni dapat idea macam mana nak buat sayap dia ni. Macam mana nak buat sayap ni? Supaya apa? Supaya ni sayap ni kita pindah dekat gambar ni Okey, ni gambar sayap tu lah, kelihatan rentas sayap tu. Okey. Dia macam potong kat sini potong kat tengah ni, lepas tu tengok daripada tepi ni Tengok daripada tepi ni, bentuk sayap tu, bentuk dia macam ni. Okey. Jadi ideanya begini. Macam mana nak bentukkan sayap ni supaya apa? Supaya udara yang sayap ni kapal terbang bergerak ke belah kiri gitu lah kan. Jadi sayap ni ikut bergerak belah kiri gitulah. Okey. Jadi ideanya begini. Macam mana nak buat bentuk sayap ni supaya udara yang lalu di bahagian, akan ada udara sini dia kapal terbang ni akan berlanggan dengan udara. Jadi ideanya macam mana nak buat udara di sebelah yang datang belah depan ni, kemudian bila sampai sini, udara yang naik ke atas akan ada udara yang turun ke belah bawah ni sampai ke belakang ni lah. Jadi ideanya macam mana nak buat supaya udara yang naik ke belah atas dia kena pergi dengan lebih laju daripada udara yang masuk ke belah bawah ni. Sebab apa? Ideanya tadi Bernoulli, ideanya begini, tidakkah kalau bendalir di sebelah atas ini bergerak dengan lebih laju, maka apa berlaku pada tekanan? Tekanan menjadi rendah. Bila tekanan jadi rendah, daya pun jadi rendah. Bila daya di belah atas jadi rendah, tidakkah daya yang lebih besar di belah bawah kali ini dapat tolak sayap ni naik ke atas? Maka dapatlah kapal terbang tu terbang naik atas. Jadi untuk buat sebelum kapal terbang tu bergerak, daya yang dikenakan atas dan bawah adalah sama saja, sama kuat. Jadi itu pasal kapal terbang tak dapat terbang. Jadi idenya kapal terbang ni bergerak ke depan dengan laju supaya dapat membentukkan aliran udara belah atas dan bawah, dengan mana yang belah atas mesti bergerak dengan lebih laju daripada udara belah bawah. Katakan di sini bermulanya larian oleh dua orang lah di tengah ni. Jadi orang di atas kena berlari dengan kelajuan macam mana dengan orang yang belah bawah. Kalau kita tengok belah atas ni, dia permukaan melengkung ni, kalau kita kumpulkan dia punya jarak ni sampai ke titik penamat sini, dengan cuba tengok jarak daripada titik ni sampai titik ni, siapa yang paling jauh? Atas atau bawah? Adalah atas. Atas kena pergi dengan lebih jauh. Nampak ni?
lebih jauh, lebih panjang. Jadi ideanya begini. Dua orang yang berlari atas dan bawah ni bermula daripada tempat yang sama, mesti tamat di tempat yang sama juga di belakang ni dengan tempoh masa yang sama. Jadi ideanya siapa hak kena berlari lebih laju? Orang yang belah bawah ni jalannya pendek atau orang yang belah atas ni jalannya panjang? Adalah orang yang belah atas ni. Dia kena lari lebih laju sebab nak sampai di tempat yang sama pada masa yang sama. Sebab perjalanan belah atas lebih panjang. Jadi bila dia kena sampai di tempat yang sama pada masa yang sama, maka dia kena bergerak dengan lebih laju lah. Itulah dia kita kaitkan dengan cerita Bernoulli tadi. Bila bendalir belah atas kena pergi dengan lebih laju daripada bendalir belah bawah, maka akan menyebabkan perbezaan tekanan, iaitu tekanan menjadi lebih rendah. Bila laju bendalir lebih tinggi, maka tekanan menjadi lebih rendah. Bila tekanan menjadi rendah, daya pun menjadi rendah di belah atas. Maka daya yang lebih tinggi di belah bawah dapat tolak kapal terbang ini naik ke atas. Jadi boleh bayangkan. Okey. Kadang-kadang kapal terbang itu sewaktu dia nak take off, dia nak terbang, dengan macam ini saja bagi straight, dia punya sayap ni bagi straight ni. Okey, hanya bergantung pada prinsip Bernoulli ni, kadang-kadang tak cukup daya. Daya angkat tu, kita panggil daya angkat ni, tak cukup. Okey, jadi perlu sedikit bantuan lah dengan mana sayap kapal terbang ni dia condongkan sedikit macam ni. Jadi sudut condong ni dipanggil sudut serang. Jadi kita tahu biji-biji udara akan datang di sini dan memukul kawasan bawah ni dengan sangat kuat mengikut kelajuan kapal terbang itu. Lalu menyebabkan sayap ini juga terpelanting ke belah atas. Jadi jumlah daya angkat menjadi semakin tinggilah. Jadi bila kapal terbang ni sampai dah ke atas udara sana, mungkin dia nak condongkan balik ini kepada bentuk ini, kepada landai macam ni. Biar sahaja daya biar sahaja Bernoulli itu melakukan kerja daya angkatnya. Okey . Kita kembali balik pada aktiviti ni. Katakan kita ada lagi aktiviti corong turas dengan bola pimpong. Kita ada corong turas ni. Kamu kalau ada corong turas yang mak guna untuk tuang minyak tu, tu boleh pakai. Kamu gantikan tiup udara ni dengan menghembus saja pakai mulut. Hembus udara kuat kat sini. Letakkan satu bola pimpong kat bawah ni. Agak-agak bila dihembus kuat di sini, apa akan jadi pada bola pimpong ini? Kita fikir bola pimpong ini mestilah lebih menjauhi ke bawah, meninggalkan corong turas ini. Tapi apa yang berlaku ialah bola pimpong ini naik ke atas dan lekat kat situ. Semakin dihembus, semakin bola ini melawan, naik ke atas dan melekat kat situ. Itu yang pelik. Kenapa boleh jadi sebaliknya daripada yang kita sangkakan? Kejadian ini sama juga boleh diterangkan dengan prinsip Bernoulli. Dia apa berlaku? Ingat tadi kaitan antara laju bendalir dan beza tekanan, lalunya beza daya. Semakin bila kita hembuskan sini, tidakkah laju bendalir di kawasan ini lebih tinggi daripada kawasan had luak ni? Sebab had luak ni sudah membuka macam ni. Jadi laju bendalir kat luar ni dah jadi rendah. Jadinya apabila laju bendalir di kawasan ini adalah menjadi rendah, bila laju bendalir di kawasan ini tinggi, maka apa berlaku pada akibat? Iaitu tekanan. Tekanan di kawasan ini menjadi rendah. Maka tekanan yang lebih tinggi di bawah pimpong ini,
yang lebih tinggi di bawah pimpong ini menekan bola pimpong ini menuju ke kawasan tekanan rendah. Jadi bola ini pun terangkat naik dan melekat kat situ. Kerana perbezaan tekanan di bawah lebih tinggi daripada tekanan di belah atas. Itulah dia bagaimana menerangkan menggunakan prinsip Bernoulli. Okey, ini kit aerofoil ni untuk ni ada penghembus ni. Ideanya untuk hembuskan udara kuat kat sini. Dekat sini ada sayap aerofoil lah, macam sayap kapal terbang tu tadi ya. Ada sayap ni lah. Okey, mereka ada buat kit untuk hembuskan angin kuat kat sini. Lepas tu mereka ada bentuk sayap macam ni sayap mini aerofoil macam ni. Ini bentuk ni kita panggil aerofoil lah. Aerofoil, bentuk aerofoil. Okey, jadi idenya aerofoil tu kalau boleh nampak dia akan bila angin laju macam tu, dia akan terangkat naik ke atas. Okey, samalah dia punya penerangan pun macam ni tadi ya. Tujuan dibuat aerofoil bentuk begini ialah untuk supaya nak bagi laju berdalur udara lalu ke atas dengan lebih laju daripada bawah. Supaya nak wujudkan beza tekanan di atas kurang, tekanan di bawah tinggi. Lalu daya juga ikut beza. Okey. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okey. Kita tengok lagi, banyak lagi. Ini kalau itulah cikgu cakap tadi, bab ni cuma tak ada apa-apa pengiraan, tak ada apa-apa rumus. Cuma kepandaian kamu untuk memberi penerangan berdasarkan prinsip Bernoulli ya. Cuba kita tengok berikutnya ialah okey, kita ada ni penunu Bunsen ni. Okey, kita ada corongnya, kita ada lubang udara, kita ada muncung sempit, kita ada bekalan gas. Jadi idenya bila dilajukan, kenapa buat muncung sempit ni? Supaya gas yang keluar dia pergi dengan laju yang tinggi. Bila pergi dengan laju yang tinggi, apa berlaku pada tekanan dekat kawasan laju tinggi ni? Iaitu menjadi rendah lah kan, prinsip Bernoulli. Bila kawasan tekanan dekat kawasan laju tinggi ni menjadi rendah, tidakkah udara yang bertekanan lebih tinggi daripada belah luar akan menuju ke kawasan tekanan rendah? Jadi itu pasal lah, selain gas masuk ke dalam corong ni, udara dekat luar pun ikut masuk juga. Kerana perbezaan tekanan tadi. Tekanan udara yang lebih besar di luar menuju ke kawasan tekanan udara yang lebih rendah sini. Kerana gas dipecut, dilajukan kat sini. Okey. Ini kereta Formula 1, kereta lumba. Okey, kalau kamu perasan kereta Formula lumba ni macam kapal terbang, dia punya sayap tu, kalau kamu perasan pun juga adalah berbentuk macam aerofoil macam ni macam sayap kapal terbang. Sebab apa? Jadi idenya begini. Kenapa dipasang sayap-sayap ni? Kenapa dipasang spoiler ni, kita panggil spoiler splitter ni? Nak buat apa spoiler ni? Idenya supaya bila kereta ni bergerak laju, idenya mereka nakkan tayar ni sentiasa melekat di jalan ni, sentiasa menekan jalan ni supaya tidak menggelongsor. Kalau menggelongsor, kereta ni lambatlah nak pergi ke depan. Jadi mereka tak nak tayar ini menggelongsor di atas jalan. Mereka nak ada satu tekanan, sentiasa tekan ke belah bawah. Jadi itu pasal lah mereka dapat idea yang sama gunakan prinsip Bernoulli. Idenya mereka akan buat supaya tekanan di belah
bawah sayap ni menjadi lebih rendah daripada belah atas. Lalu daya yang lebih kuat belah atas sentiasa menekan sayap ini lalu menekan tayar ini rapat ke jalan ni. Jadi soalannya macam mana nak buat tekanan lebih rendah di bawah spoiler ni? Ialah dengan melajukan udara di belah bawah ni daripada belah atas. Bila udara di sebelah bawah menjadi lebih laju, maka apa berlaku pada tekanan di belah bawah? Tekanan belah bawah menjadi semakin kurang. Kali ini tidakkah tekanan yang semakin tinggi belah atas lalu menghasilkan daya yang lebih tinggi, menekan kereta ini lalu menekan tayar rapat kepada jalan ni. Jadi tidaklah tayar ini menggelongsor setiap kali dia bergerak laju ke depan. Okey, dapat mencengkam lalu menolak kereta ni ke depan. Okey. Kalau kamu tengok semuanya memang cerita berkaitan berduli sahaja, kena pandai bagi penerangan ini berdasarkan berduli, kena sebut. Bila setiap kali bagi penerangan fenomena dan aplikasi berduli, kena sebut kena sebut kata kunci berduli tu. Laju berdalih semakin tinggi, maka tekanan menjadi semakin rendah. Tu kena sebut setiap kali penerangan ni. Ini sama ni, macam mana bola ni boleh jadi melencong macam ni. Macam mana siapa hak duk buat sepak bola melencong tu, kamu tahu ni. Siapa tu? David Beckham ke? David Beckham dan siapa-siapa lagi lah yang pandai. Cikgu pernah buat sekali sajalah jadi. Lepas tu tak jadi dah. Okey. Sebab David Beckham dia belajar prinsip Bernoulli, dia belajar tentang fizik Jadi macam mana dia buat, macam mana biar bola ni boleh pergi sengit macam itu Okey, perlukan sedikit lukisan. Okey, caranya begini Ini bola. Okey. Jadi bila David Beckham tendang bola ni, dia bukan sebarang tendang, dia tendang supaya bola ni berputar sambil pergi ke depan, sambil berputar macam ni, katakan berputar macam ni. Ni sana. Okey, berputar macam tu berputar sambil bergerak depan. Dia ideanya begini, semakin bola ni menuju ke depan, semakin berlanggar dengan biji-biji udara belah sini belah depan ni. Jadi biji udara belah kiri ni, okey, ni datang biji udara belah kiri masuk belah kiri lah, dan bertembung dengan pusingan bola belah sini belah kiri juga ni. Tetapi udara yang mai berpecah belah kanan ni menghadapi masalah sikit sebab dia berlanggar dengan pusingan udara oleh bola ni. Sebab bola ni pusing kot belah lawan jam pusing macam tu Jadi udara hak mai belah sini sekawan dengan pusingan bola belah sini. Maksudnya mereka ini saling membantu supaya jadi laju lagi. Jadi udara hak belah sini laju lagi, sedangkan udara hak belah sini berlawan arah sesama mereka. Hak belah sini pecah mai kot ni, tapi pusingan bola ke atas macam tu. Jadi ideanya siapa hak bergerak lebih laju, bendalih belah sini atau bendalih belah sini? Ialah bendalih belah sini, sebab bergerak seiringan. Bila bendalih, okey, ni masa kaitkan balik dengan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli mengatakan bahawa semakin laju bendalih bergerak, semakin tekanan, semakin rendah tekanan. Jadi asalnya kita ada dua tekanan yang sama kuat, kiri dan kanan bola ni sama kuat Okey, menekan bola ni sama kuat. Ni maksudnya sama panjang, sama kuat tekan bola ni. Jadi bola ni sepatutnya pergi straight Tetapi oleh kerana berdalih belah kiri ni bergerak dengan lebih laju daripada belah kanan,
maka apa berlaku pada tekanan? Tekanan menjadi semakin rendah. Okey, cikgu gambarkan dengan anak panah yang lebih kecil. Tidakkah kali ini terdapatnya perbezaan tekanan juga bermaksud terdapatnya perbezaan daya. Daya hak belah kanan ni lebih besar daripada daya hak belah kiri, lalu sentiasa menekan bola ini untuk nak pergi ke kiri. Itu pasal lah bola ini sepatutnya bergerak lurus. Sepatutnya kalau bola ni tak berputar macam ni, duduk statik tapi bergerak ke depan. Tetapi oleh kerana daya tadi lebih besar ke kanan tolak ke kiri, itu pasal lah bola ini pergi melencong macam ni. Melencong macam ni. Sebab daya ini sentiasa belah kanan ni tekan lebih kuat ke belah kiri macam tu. Okey. Jadi ideanya kalau nak buat bola ni pergi ke melencong ke belah kanan, sama jugalah ideanya bola ni kena pusingkan lawan jam macam ni. Bila lawan jam, dia berlanggar dengan aliran udara kat sini, lalu memperlahankan udara angin sini. Manakala hak belah sini dia seiringan, sehaluan, jadi menyebabkan aliran udara belah sini menjadi lebih laju. Sama juga prinsip berduri mengatakan di mana berdalih bergerak lebih laju, maka tekanan menjadi semakin rendah. Lalu kali ini bola ini akan melencong ke belah kanan. Itulah dia. Siapa nak mahir main bola, kenalah, wajiblah belajar fizik. Jadi fizik ada guna dalam kamu punya hobi Kalau nak bola apa sebarang bola pun boleh buat lencong macam ni Antara lain bola pingpong Depa duk main bola pingpong. Ni ada meja pingpong ni. Pukul punyalah kuat tapi bola pingpong tu dia sepatutnya dia pi straight macam tu, pi straight tapi yang dia perginya melencong macam tu, kembali ke situ jadi apa berlaku tu? Lepas tu melantut. Sebab waktu dipukul tu supaya bola itu spin. Dia spin macam tu dia putar macam tu. Jadi sama juga akan di kawasan bawah ni berdalih bergerak lebih laju, menyebabkan tekanan jadi rendah. Di belah atas daya yang lebih besar, sebab laju berdalih rendah terbalik macam tu. Okey. Lalu itu pasal lah sepatutnya bola ni pergi straight ke atas. Tapi oleh kerana tekanan atau daya di atas lebih tinggi, menyebabkan daya hak besar ni menekan bola ini ke belah bawah. Itu pasal bola ini, bola pingpong ni boleh pergi melencong ke bawah macam ni. Jadi ideanya kena putarkan. Kalau tak cukup ni, terkeluar ni maksudnya, terkeluar ni tak melantur sini maksudnya, ideanya kena putarkan, kena tampar bola pingpong ni supaya dia putar dengan lebih laju. Bila lebih laju bermaksud berdalih di sini bergerak dengan lebih laju. Bila lebih laju bergerak, makanya tekanan menjadi lebih rendah. Bila lebih rendah, ini dapat tekan dengan lebih cepat lagi, dengan lebih melengkung lagi itu ideanya. Okey. Jadi ni bola ni putar macam tu putar macam tu. Jadi bola ni macam mana melencong ke kiri sebab bola ni putar macam putar macam ni sambil dia pergi depan, sambil dia putar macam ni. Itu pasal dia melengkung macam itu Okey, boleh dapat idea ni. Ini samalah ni, sayap berbentuk aerofoil. Okey, jadi kalau nak buat sayap ni kena buat bentuk aerofoil kelihatan ni. Okey.
Jadi tamatlah sudah cerita Bernoulli ni. Hanya nak kamu, tak ada melibatkan perkiraan, rumus ke apa, hanya melibatkan prinsip Bernoulli saja dan kepandaian kamu untuk memberi penerangan berdasarkan prinsip Bernoulli. Adalah sedikit kerja untuk kamu ni, iaitu praktik formati 2.6, nyatakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bla 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 ini, laju apa maka tekanan apa. Okey, hafal juga. Nombor 2, dengan menggunakan helaian kertas A4, terangkan 3 cara yang menunjukkan prinsip Bernoulli. 3 cara. Kalau pakai kertas A4 yang tadilah cikgu tunjuk ah. Yang pertama hak ni tadi. Yang pertama mana tadi? Yang pertama hak macam ni. Okey, buat macam ni, lepas tu hembus belah bawah. Lepas tu terangkanlah. Tengok boleh terangkan tak pakai prinsip Bernoulli. Yang hak kedua macam ni, pegang macam ni. Pegang macam ni, hembus belah atas. Dia akan terangkat naik atas gitu. Terangkan macam mana dia boleh terangkat naik atas. Sama juga pakai prinsip Bernoulli kena kaitkan. Dan yang ketiga ialah kertas A4 dibuat macam yang cikgu buat tadi. Dibuat dua macam ni, letak dua kertas A4 macam ni. Kemudian hembus kat tengah. Lepas tu ceritalah kenapa dia boleh rapat macam tu. Jadi menjawablah soalan nombor 2 ni. Dia nak tengok kamu pandai bagi penerangan Bernoulli atau tidak. Okey, nombor 3, raja menunjukkan kereta rentas sayap sebuah kapal terbang semasa kapal terbang itu memecut di sepanjang landasan dan mula berlepas dari landasan. Dengan bantuan gambar raja berlabel, terangkan bagaimana daya angkat dihasilkan semasa kapal terbang berlepas. Ni cuba cerita hak ni dulu. Samalah, cuba cerita bahawa udara yang datang sebelumnya tekanan di atas dan di atas sayap dan di bawah sayap adalah sama, tetapi setelah kapal terbang bergerak ke depan, maka udara di bahagian atas perlu bergerak dengan lebih laju berbanding udara di belah bawah, lalu mewujudkan tekanan. Menurut prinsip Bernoulli, semakin tinggi, semakin laju bendalir mengalir, semakin rendah tekanan. Semakin rendah tekanan, semakin rendah daya dikenakan. Lalu daya tekanan dan daya yang lebih besar di belah bawah mengangkat kapal terbang naik ke atas. Macam tu. Ni ceritalah macam tadi. Apabila adanya sudut serangan tadi, okey, apabila ada sudut serangan pula, sudut serang, maka ceritalah hak ni. Dia tengok cara dia cerita ni, hak ni hafal. Jumlah daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang juga dipengaruhi oleh sudut serang. Ni jumlah, sebut jumlah. Hasil tambah daya hak Bernoulli ni dengan hasil tambah daya oleh kerana sudut serang ni ada. Apabila aerofoil berada pada sudut serang yang tertentu, ni cara nak terang. Aerofoil mengenakan satu daya pada aliran udara. Itu cara nak sebut. Aerofoil mengenakan satu daya pada aliran udara belah bawah. Okey. Menurut hukum gerakan Newton ketiga, tak apalah sebut ni jugalah. Ni kena sebut jugalah. Satu daya tindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang. Okey, kena sebut ni lah. Okey, gerakan Newton ketiga kamu belajar masa tingkatan 4 tu. Satu daya tindak balas. Okey. Masih ingat dulu gerakan Newton ketiga, setiap daya yang dikenakan akan ada tindak balas daya dikenakan balik. Itulah dia ini. Daya dikenakan maka oleh udara kepada aerofoil. Aerofoil juga mengenakan balik tindak balas itu kepada biji-biji udara tu. Itu pasal lah biji udara tendang sayap udara ini, tendang biji udara
ke bawah, maka biji udara tendang balik sayap ini ke atas. Jadi ada balas, ada tindak balas. Itulah dia hukum gerakan Newton ketiga. Okey, kamu bacalah ini, buat ayat handsome macam ni. Jadi tamatlah sudah. Tamatlah sudah. Sekurang-kurangnya kamu dapat idea lah macam mana nak menerangkan menggunakan prinsip Bernoulli ya. Okey, dan banyak lagi lah contoh Bernoulli ni sebenarnya. Boleh cari sendirilah. Jadi dengan ini tamatlah sudah seluruhnya bab 2 tekanan. Okey, kita akan jumpa lagi di bab yang ketiga, bab elektrik. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.